Sakit! Lepaskan aku! Lepaskan aku! Imam itu sekali lagi memulas ibu kaki Hana dan bertanya, "Kenapa kau ganggu budak ini? Jawab!" Gadis itu meraung kesakitan dan dengan garang menjawab, "Aku nak jadi muda, cantik dan perawan seperti dia," jawab perempuan tua yang merasuki badan Hana. "Kenapa kau pilih dia?" tanya Imam sekali lagi. "Pagi tadi dia bermain dekat dengan rumah aku. Dia berlari ke sana ke sini, dia kejar ayam aku dan langgar cucu aku. Kaki cucu aku luka. Aku marah. Aku tengok dia masih muda dan cantik. Aku mau jadi macam dia. Jadi aku hantar peleset untuk ikut dia pulang dan rasuk dia. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Aku sakit." Dia meronta dan menjerit, "Kau belum jawab soalan aku. Kenapa kau mesti rasuk dia? Jawab soalan aku. Kenapa kau suruh peleset kau ganggu dia?" tanya Imam sambil semakin kuat dia memulas ibu jari kaki Hana. "Kan aku dah cakap supaya aku boleh jadi muda semula. Apabila dia mati 3 hari lagi, aku akan jadi perawan semula, muda dan cantik seperti dia," kata Hana dalam keadaan yang marah. Imam sekali lagi membaca ayat-ayat suci dan meminta kami semua turut membaca beramai-ramai sambil memegang ibu jari itu dengan kuat dan memulaskannya dengan tangan kirinya. Dia merenciskan air jampi ke muka Hana dengan tangan kanannya. Hana meraung dengan dahsyat dan meronta-ronta untuk melepaskan diri. "Lepaskan aku! Lepaskan aku! Panas! Panas! Jangan bakar aku! Sakit! Aduh, sakitnya!" ia berkata sambil menyumpah-nyumpah. Mereka terus memegang Hana dengan kuat dan tidak melepaskannya walaupun Hana menggelupuh. Kami membaca ayat-ayat Al-Quran lagi. Imam sekali lagi merenjis air jampi ke atas Hana. "Berhenti! Berhenti! Panas!" jerit Hana dengan suara yang keras dan ustaz itu bertanya sekali lagi, "Kau nak keluar atau kau nak diseksa? Kau akan dibakar hidup-hidup. Air didih ini akan aku curah ke badan kau." Sambil itu, ibu jari kaki gadis itu terus dipulas dengan sekuat-kuatnya. "Baiklah, aku akan keluar. Jangan seksa aku lagi. Aduh, jangan bakar aku lagi. Aduh." Kemudian Imam meminta bawa sebiji balang kosong yang bertutup kepada dia. Abang kepada Hana segera pergi ke dapur dan menyerahkan sebiji balang kosong kepada Imam. Imam membuka balang itu dan meletakkan penutup di sisinya. Kemudian dia membaca ayat-ayat suci dan merenciskan air jampi ke muka Hana. Gadis itu meraung dengan kuat sehingga dapat didengar oleh warden-warden yang tinggal di berek. Imam itu teruskan memulas dan menarik ibu jari kaki Hana dengan kuat hingga akhirnya peleset pun menjelma dalam bentuk belalang dan hinggap di telapak tangan Imam. Dia kemudian menuangkan air jampi ke dalam balang dan tanpa berlengah terus memasukkan belalang itu ke dalam balang dan kemudian menutupnya rapat-rapat. "Kau akan dihantar pulang ke tempat asalmu," kata Imam. Pada malam itu, Yusofi dan 3 orang warden membawa balang yang berisi peleset itu ke kampung di Banting yang merupakan tempat asalnya. Yusofi membuka dan mencurahkan isi balang itu di bawah rumah perempuan tua tersebut dan beredar daripada situ. Sementara itu, Hana pun sudah pulih seperti sedia kala. Dia hairan melihat ramai orang dalam bilik tidurnya. Dia diberitahu tentang apa yang terjadi kepada dia, tetapi dia langsung tidak ingat apa-apa yang telah berlaku. Dia cuma berasa amat letih dan badannya terasa seperti sengar-sengar. Imam memberitahu yang dia telah dirasuk oleh peleset yang dibeli oleh seorang perempuan tua yang tinggal berdekatan dengan rumah neneknya di kampung Banting. Perempuan itu mahu membalas dendam kerana Hana telah melanggar dan mencederakan cucunya. Tetapi apabila dia terpandang gadis yang muda dan cantik itu, dia mahu memiliki segala kelebihan yang ada pada gadis itu. Oleh itu dia pun menghantar peleset supaya mengikori Hana pulang ke rumahnya. Hana meminta air untuk diminum. Imam memberikannya air zam-zam. Setelah minum,
Barulah si Hana ni teringat apa yang pernah berlaku pada dirinya. Dia secara tidak sengaja terlanggar seorang budak lelaki semasa bermain-main dengan adik-beradiknya di laman rumah neneknya. Budak lelaki itu pulang ke rumahnya sambil menangis dan mengadu kepada neneknya. Hana telah pergi ke rumah orang tua itu untuk meminta maaf, tapi perempuan tua itu terus memarahinya dan berkata yang dia akan ajar Hana dan mengugut gadis itu akan mati dalam masa 3 hari lagi. Hana berasa takut tetapi tidak memberitahu ayah dan ibunya tentang hal itu. Mereka pulang ke rumah dan selepas itu dia pun terlupa akan hal itu. Hana berasa syukur kerana terselamat dan mengucapkan terima kasih kepada imam dan yang lain-lain yang telah menolongnya agar pulih semula. Bersambung.